أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أخرج عباده من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والصلاة والسلام على من به الشفاعة العظمى وبه التخلص من هول المحشر لمن آمن بالله ورسوله أجمعين وعلى آله الطاهرين وأصحابه نجوم الهدى عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين amin ya rabbal alamin. Dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin seperti qudrah. Tetapi ta'alluq qudrah itu ta'alluq mengadakan, dan ta'alluq iradah itu ta'alluq menentukan. Maka tiada ta'alluq ia dengan yang wajib dan yang mustahil. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala. Dan ta'alluq iradah itu. Jadi walaupun sebagaimana yang telah kita ikuti kenyataan daripada muallif rahimahullahu ta'ala, sebelum daripada ini bahawasanya mengetahuikan ta'alluq bagi sifat qudrah iradah ini tidak wajib fardu ain. Namun mengetahuinya memberi kelebihan kita tidak mudah. Orang panggil dipermain-mainkan. Dia panggil dipermain-mainkan. Maksudnya kita akan jadi kebingungan. Kalau begitu didatangkan syubhat-syubhat. Iskal-iskal atas jalan nak iktira ataupun nak sudi. Jadi mengetahuikan orang panggil ta'alluq ini akan memantapkan lagi, akan tahqiqkan lagi faham kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi kata muallif kita rahimahullah taala, dan ta'alluq iradah itu dengan tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap mungkin itu maksudnya dia panggil muta'allaq. Muta'allaq kepada sifat iradah. Itu ialah tiap-tiap mungkin. Tiap-tiap barang yang harus adanya dan tiadanya. Seperti qudrah. Seperti qudrah itu pada pihak apa? Pada pihak bertakluk dengan mumkinat. Yakni iradah ni dia bertakluk dengan tiap-tiap mumkinat, samalah sepertilah qudrah. Yang mana qudrah bertakluk dengan tiap-tiap mungkin, tiap-tiap mumkinat. Jadi iradah pun macam tu juga. Dia pun bertakluk dengan mumkinat. Tu. Jadi persamaan di antara sifat iradah dengan qudrah ialah pada pihak muta'allaq dia. Muta'allaq benda yang dita'alluq.
tempat bertakluk. Ialah mumkinat. Yakni tugasan kudrat kena pada diri mumkinat. Begitu juga iradat. Jadi sama dah. Tetapi ya sama-sama bertakluk dengan tiap-tiap mumkinat. Tiap-tiap mungkin. Tetapi ta'alluq qudrah itu ta'alluq mengadakan. Dan ta'alluq iradah itu ta'alluq menentukan. Tu. Yakni cara bekerjanya berbeza. Macam kita kata ni lah, macam kita kata postman. Postman itu kerja dia menghantarkan surat. Jadi ia bekerja di pejabat pos itu misalnya, ada bahagian mengecop, ada bahagian menagih-agihkan surat. Jadi benda yang diuruskan itu benda sama, apa dia? Surat. Benda yang diuruskan itu ialah surat. Baik pihak yang mengagihkan mengikut kawasan-kawasan, area-area, jajahan-jajahan, daerah-daerah. Comanya cara pekerjaan itu berbeza. Bahagian pengagihan surat berada di dalam jabat dia agih surat. Maksudnya dia mengagihkan, maksudnya membeza-bezakan jenis-jenis surat dan juga orang panggil alamat-alamatnya mengikut jajahan daerah kampung. Postman kerja juga, kerja dia berkaitan dengan surat juga. Kerja dia menghantar surat kepada orang yang dialamatkan dia. Jadi dua-dua pekerja ini maknanya kerja dia berkaitan dengan surat. Cuma cara bekerja tu tak sama. Qudrat mana takluk dia kepada mumkinat. Iradat pun takluk dia kepada mumkinat juga. Tapi cara bekerja tu berbeza. Cara kerja maknanya kudrat ialah taksir, makna mengadakan mungkinat. Tapi dia kena muafakah dengan iradat. Dia iradat dululah maknanya. Mana menentukan oleh iradat. Tu menentukan oleh iradat akan mungkinat nak wujud ke ataupun tidak wujud, kekal dengan tiada ketika mana? Pada waktu imkan. Waktu imkan tu, waktu Allah Ta'ala dah mula buat dah kejadian ini, alam ini. Jadi pada waktu itu, Allah Ta'ala dengan sifat iradatnya menentukan nak teruskan kekal dengan tiada ataupun nak jadi timbul kok balik ada. Bila dah menentukan nak jadi timbul kok balik ada, maka menentukan pula dia punya sifat-sifat dia. Hitam ke, putih ke, gemuk ke, kurus ke, kaya ke, miskin ke, pandai ke, tidak pandai ke. Itu sifat iradat Allah Ta'ala zatnya mana dengan sifat iradatnya menentukan sifat-sifat itu. Qudrat mengadakan daripada tak ada kepada jadi ada, meniadakan daripada ada kepada jadi tak ada. Jadi bendanya apa dia? Sasaran itulah mungkin. Benda yang diuruskan oleh qudrat ialah mungkin. Benda yang diuruskan oleh iradat pun mungkin juga. Cuma cara pengurusannya itu adalah berbeza. Mengikut cara tugasan sifat masing-masing. Jadi dia nak ayatnya bahasanya iradat ni samalah dengan qudrat. Iradat ni dia serupa dengan qudrat lah juga. Serupa lagu mana? Serupa dari sudut sama-sama bertakluk kepada mumkinat. Tetapi cara takluknya berbeza. Takluk qudrat mengadakan, takluk iradat menentukan. Begitu. Dan melengkapi. Jadi, mana? Mengadakan dan takluk iradat itu takluk menentukan. Maka tafriqnya, ini dipanggil maka tafriq. Dia maka macam-macam jenis.
Sebab tu kita kena tahu istilah-istilah kitab. Dia ada fungsi-fungsi dia. Sebab istilah dan kaedah-kaedah. Kawaid ni makna nak jaga ilmu tu daripada difahami secara selera masing-masing. Begitu juga kitab. Kitab dia ada kaedah-kaedah dia. Supaya orang yang membaca kitab itu mengikut kaedah itu supaya fahamnya betul. Dengan apa yang dimaksudkan oleh tuan kitab tu. Dia ada istilah ilmu secara umumnya. Kemudian dia ada pula istilah hak kitab tu sendiri. Tu. Itu menjagakan makna di dalam ilmu itu, di dalam kitab tu. Kalau tidak, orang akan mentafsirkan ibarat kitab itu mengikut selera masing-masing. Tu. Belai-belai tu ada kaedah, ada istilah khusus ni pun. Belai-belai makna sambil-sambil. Belai-belai ada ni pun. Kerana orang-orang yang belajar tidak mengikut, orang panggil nizamnya. Belajar-belajar sendiri, misalnya baca-baca sendiri. Lalu mereka memahami mengikut kemampuan mereka. Tanpa mempedulikan, orang panggil penjagaan makna mengikut yang dikehendaki oleh tuan kitab. Kenapa? Kerana tidak guna alat dia dan tidak guna kaedah-kaedah dia. Tu. Jadi ilmu dia ada kaedahnya. Maka tu terjemah kepada fa' bahasa Arab huruf fa'. Faman kana man fa' maka barang siapa apa. Dia maka tu sebagaimana fa' itu dia ada macam-macam jenis. Ni pun dia ada macam-macam ni. Maka ni ada maka sini ialah maka tafri'iyah. Maka tafri'iyah itu ialah kesimpulan daripada kenyataan yang sebelum. Ada maka jawab. Jawab daripada syarat. Syaratnya seperti kita kata jika. Maka saya pun jika awak datang maka saya pun datang juga. Itu dia panggil jawab. Ada juga fa harah ataf. Mana maka arah ataf. Ataf ni makna sambung. Kata sendi. Dan satu lagi maka kita menulis di whiteboard. Tu ada tu. Ada maka. Maka juga tu. Tu. Jadi yang sini dipanggil maka tafri'iyah. Maka tafri'. Sebab tu saya sebut tafri'. Tafri'. Maka tafri' daripada tu. Kenyataan sebelum saat ni. Maka. Mana saat ni? Hilang dah. Maka tiada takluk ia. Ini dipanggil mafhum secara mukhalafah. Mukhalafah tu makna di sebalik. Maka tiada takluk ia sifat iradat dengan yang wajib. Dia ada tiga perkara kan. Sekalian yang wajibat, sekalian yang wajib, sekalian yang wajib. Yang kedua sekalian yang harus, segala yang harus. Ketiga segala yang mustahil. Habis. Habis dah tu. Jami' sekalian perkara. Yang wajib, yang mustahil, yang harus, yang mustahil. Habis. Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala itu yang wajib. Kita ada dah ni sekarang ni ataupun tak ada yang bakalan itu dia panggil harus jaizat. Benda yang tak mungkin ada mustahil ada. Itu mustahil lah. Anak kepada Allah, isteri kepada Allah, syarikul bari rakan kongsi kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan alam ini itu mustahil. Ingat kudrat irada bertakluk dengan sekalian mumkinat. Pergi kaedah. Sebab kita akan berhadapan dengan faham Mu'tazilah ni selepas pada ni. Kudrat irada bertakluk dengan sekalian mumkinat. Maka selain daripada mumkinat tu kau dia. Mumkinat tu apa dia? Jaizat. Mumkinat tu makna jaizat lah. Benda yang harus. Jadi selain daripada mumkinat apa dia? Wajibat dan juga mustahilat. Sebab dia ada tiga je. Tu. Siapa dia? Yang baca kitab saya. Kemudian
jururakam dan pembantunya. Ada 2 orang di hadapan saya. Hok saya nampaknya 2 orang saja. Tetapi dalam hati saya, tuan-tuan dan puan-puan tetap ada. Walaupun saya tak pernah melihat wajah-wajah tuan-tuan dan puan-puan, saya gambarkan. Maknanya rupa-rupa yang elok-elok, yang cantik-cantik, yang berjuruh kata orang Kelantan, mana yang soleh-solehah. Jadi mudah-mudahan suatu hari nanti kita akan dapat berjumpa. Memang saya sendiri pun saya ingin untuk berjumpa dengan tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian. Jadi ada 3. Bila kita kata ambil 1 bermakna ada 2 lagi. Qudrah, iradah dia bertakluk dengan sekalian mumkinat. Selain daripada mumkinat itu apa dia? Wajibat dan juga mustahilat. Wajibat tu bila kita jamak jadi wajibat tu lah. Jadi wajib, yang wajib. Jadi maknanya, di situ, dia tafriq ni begini. Tafriq ni maksudnya, para musannifin, muallifin dia buat tafriq ini kerana meraihkan kemampuan manusia ini dia tidak sama. Ada pelajar-pelajar, dia boleh faham dah secara mafhum mukhalafah. Sebalik daripada mantuk mana kenyataan itu, maka begini. Namun ada juga manusia yang tidak mampu untuk membuat kesimpulan sendiri. Maka pendakwah dia kena meraihkan semua manusia, semua orang. Maka dengan sebab itulah dibuat tafriq. Tafriq ni maksudnya cawangan. Furuq makna cawangan. Membuat pencawangan. Begitulah soalannya. Jadi tercawan daripada kenyataan itu apa dia? Terbit daripada kenyataan tadi. Yang pertama saat ni. Maka kesimpulan dia, maka bila mu'alif kita kata bahawasanya sebab dia ada 3 perkara sahaja. Yang wajib, yang harus dan juga yang mustahil. Yang jaizat ataupun yang harus, yang jaizat itu ialah mungkin lah. Al-mumkinun. Al-mumkinu atau al-mumkinat. Jadi, bila mu'alif kita kata bahawasanya sifat iradat dan iradat ini, dia bertakluk dengan sekalian mumkinat, maka kesimpulan dia ialah, tiada takluk ia sifat iradat dengan yang wajib dan yang mustahil. Tidak ada kaitan dengan portfolio bagi qudrah iradat. Tu. Seorang pekerja misalnya ni hak makhluk. Seorang pekerja itu beberapa orang pekerja yang berada di dalam jabatan yang sama sekalipun masih lagi ada perbezaan tugas. Pembahagian tugasan-tugasan yang berbeza-beza. Apatah lagi jabatan yang berbeza. Dalam jabatan sama sekalipun masih ada lagi pembahagian tugas-tugas. Ada section-section yang berbeza. Sebelah tu satu jabatan itu begitu ada bilik. Bahagian kanan ni, sebelah kiri ni unit lainnya. Dia sebutlah unit ke department ke maknanya bahagian ke. Ini unit lain, ini unit lain. Unit pengagihan. Ni unit lain pula. Unit pembersihan, penyaringan. Macam-macam. Jadi setiap pekerja itu tidak dikatakan tidak pandai melakukan kerjanya. Tidak dikatakan tidak melakukan tugasannya kalau dia tidak melakukan tugasan atau pekerja yang bukan di dalam bidang tugasan dia. Jadi kita tidak boleh menyalahkan dia. Boleh dikatakan dia itu adalah seorang pekerja yang tidak bertanggungjawab kerana tidak melakukan tugasan yang di dalam bidang tugasan diri dia. Jadi qudrah dia tidak berkaitan dengan yang wajib. Qudrah tidak berkaitan dengan yang mustahilat. Begitu juga iradah. Qudrah iradah tidak berkait dengan yang wajib dan juga yang mustahil. Maka kalau seumpama kelmarin saya sudah sebutkan. Ini sengaja persoalan yang dikemukakan oleh guru maksudnya supaya nak memberi faham kepada kita. Adakah kuasa Allah Ta'ala menjadikan anak bagi dia? Tuhan kuasa ke tidak menjadikan anak bagi dia? Dah kita sebut Allah Ta'ala Tuhan ni, ya kita duk belajar bab iradat tapi kait dengan kuasa lagi. Kait dengan kudrat lagi sebab dia sama.
Dia punya muta'alaq dia tu sama dengan iradah. Jadi sudah tentulah kalau kita ni tidak memahami kaedah-kaedah ilmu usuluddin ini, kita akan gagal menjawab, bahkan kita akan tercengang-cengang, kita akan kebuntuan. Dan kita kata Allah Ta'ala kuasa melakukan apa saja. Begitu ayat yang umumnya. Oh, kalau dah Allah Ta'ala kuasa melakukan apa saja, ni syaitan pun dia mari mengosek dalam hati kita. Kalau begitu Tuhan ni kuasalah menjadikan anak bagi dia. Jadi kalau ada orang kata begitu Tuhan kuasa menjadikan anak bagi dia, kita akan mikir. Macam mana? Kita tak ada nak susun. Tidak sempat nak susun tu ilmu. Takkan Tuhan tak ada anak. Lam yalid wa lam yulad. Jadi, tapi kalau kata Tuhan tak kuasa, maknanya kuasa Allah Ta'ala ni tidak sepenuhnya lah. Kita tertipu daya. Padahalnya, prinsipnya apa dia? Prinsip sifat qudrat iradat ni ialah tugasan dia ialah berkaitan dengan mumkinat sahaja. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi lah, makna seorang pekerja yang tidak melakukan tugasan yang bukan di dalam bidang tugasan dia, maka tidak akan disalahkan. Kalau berlaku kegagalan dalam satu usaha, yang disalahkan bahagian-bahagian yang tidak melakukan kerja dia. Jadi kudrat dia tidak bertanggungjawab. Seolah begitulah kalau kita makhluk kan. Kudrat tidak berkait, itu bertakluk. Takluk tu makna bergantung, maksud berkait lah, maksudnya kerja. Dia tidak bekerja untuk menjadikan yang wajibat. Yang wajib tu apa dia? Zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tak buat zat dia, Allah Ta'ala tak buat sifat dia. Sebab zat Allah Ta'ala tu wajib. Sifat Allah Ta'ala tu wajib, yang wajib ada ni tak terima tak ada. Dulu akhir mana sabik, Adam sabik ni Adam yang dahulu tak ada yang dahulu. Adam lahir ni yang akan mana yang berhubung pun tidak juga. Jadi itu yang wajib tak terima tak ada. Jadi dia tak berhajat. Yang wajib itu dia tidak berhajat kepada fa'il. Yang pertama makna qudrat dia tidak bertanggungjawab, dia tidak berkait, dia tidak bergantung, dia tidak bekerja untuk menjadikan yang wajib. Yang kedua, dia juga tidak bertanggungjawab, dia juga tidak bertugas, dia tidak bekerja untuk menjadi yang mustahilat. Yang mustahil. Apa yang mustahil itu? Pasangan Allah Ta'ala mustahil. Anak kepada Allah Ta'ala mustahil. Jadi terjawablah soalan itu. Kuasa kepada Allah Ta'ala menjadikan anak bagi dia. Bukan soal kuasa tak kuasa. Soalnya kudrat dia tidak ada kaitan dengan perkara yang mustahilat. Kerja kudrat mengadakan. Jadi kudrat tidak mengadakan benda yang mustahil. Kudrat hanya mengadakan mumkinat. Mungkin sahaja. Perkara yang mungkin sahaja. Jadi tafriq dia kata saat ni maka tiada takluk ia kudrat, sifat kudrat Allah Ta'ala ni dengan yang wajib dan juga yang mustahil. Fahamkan ini, mudahlah. Payahlah orang nak konsep kita ni. Jadi kita kategorikan dulu. Anak kepada Allah Ta'ala tu apa hukum dia? Hukum akal. Hukumnya mustahil. Patuh? Kalau bahasa tu makna kita patuh. Orang Kelantan patuh. Patuh. Kalau dah orang panggil mana anak kepada Allah Ta'ala tu mustahil. Adakah dia tu ada kaitan dengan sifat kudrat? Tak ada lah. Moga kudrat ni takluk dia kepada mungkin sahaja. Selain daripada mungkin itu dia wajib dan juga mustahil. Tu. Jadi bermakna itu tak ada kaitan dengan sifat kudrat Allah Ta'ala. Semacamlah kita mempersoalkan seseorang itu. Kerana tidak melakukan suatu pekerjaan yang bukan di dalam tugasannya. Ataupun yang di luar daripada tugasannya. Itu perbuatan yang tidak wajar. Kita bertanggungjawabkan orang itu dengan tanggungjawab dia.
Kalau berlaku orang panggil maknanya apa nama kerosakan, kegagalan dalam sistem pengangkutan misalnya. Kalau di Jepun yang meletakkan jawatan itu ialah menteri pengangkutan lah. Itu kalau di Jepun lah. Di tempat kita tak lain pula cerita dia. Maknanya menteri lain tidak bertanggungjawab. Yang wartawan tanya itu ialah menteri yang bertanggungjawab dengan portfolio dia. Dengan bidang tugasan dia. Yang berkaitan dengan alam sekitar. Yang ditanyakan itu ialah menteri alam sekitar. Bukan menteri pengangkutan. Kalau ada wartawan yang menanyakan kepada menteri pengangkutan, dia marah oleh dia. Mengapa awak tanya saya? Itu bukan bidang tugasan saya. Bukan soal credibility, kewibawaan saya. Bukan. Tapi, kerana itu bukan tugasan saya. Bidang tugasan saya. Tak ada kaitan dengan saya. Wajibat dan mustahilat itu bukan kaitan dengan sifat kudrat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak timbullah soal Allah Taala kuasa mengadakan anak baginya ataupun tiada kuasa. Baiklah, untuk orang panggil mentahkikkan lagi. Fahaman kita terhadap mungkinat. Ya betul lah, pada dasarnya kita sebutkan begitu. Tapi kadang-kadang ni bila kita pergi ke medan itu, kita tak mampu nak tatbikkan ilmu kita tu. Ya, sebab itulah kata ma'alif kita rahimahullah ta'ala, dan melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Melengkapi mungkin itu akan yang baik dan yang jahat. Bersalahan bagi Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah dia kata, yang berkata mereka itu bahawasanya irada Allah Ta'ala itu, kehendak Allah Ta'ala itu tiada takluk ia dengan segala yang jahat dan yang keji. Sekarang, dia begini, Mu'tazilah lah, dia asalnya benda tu tak ada apa-apa, dia tidak ada pun dalam benak fikiran umat manusia, umat Islam berfikir tentang hal ini. Tapi apabila Mu'tazilah, jadi apabila dikatakan bertakluk Allah Ta'ala dengan sifat kudrat iradahnya dengan setiap-tiap mungkinat. Jadi pada dasarnya itu jelaslah. Tapi Mu'tazilah dia mari kata. Dia mari kata tu dia bukan kata, dia sebarkan. Oh, kalau zaman kita hari ni enggak, teruklah. Kerana penyebaran maklumat itu begitu sangat berkesan. Dan masa yang sekejap saja seluruh dunia. Tak ada kita nak tangkis. Sebab tu ada mesti kena ada setiap zaman, setiap sempat itu makna ulama-ulama. Oleh kerana fahaman-fahaman yang batilah ini, akidah-akidah yang batilah ini, dia menjalar melalui media sosial. Itu adalah medium mana wadahnya, maka kena ada jugalah ulama-ulama yang mampu untuk panggil menjawab fahaman-fahaman yang sesat ini melalui saluran yang sama. Begitu. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Jadi, Mu'tazilah kata Allah Ta'ala tidak menghendaki malaikat yang baik sahaja. Dia kata lagu tu. Sedangkan kita telah belajar tadi bahawasanya irada Allah Ta'ala bertakluk dengan tiap-tiap mungkin. Apa tiap-tiap? Kullum mungkinat. Lafaz kul itu, tiap-tiap itu lafaz yang isti'ab, meratai, istighraq, menhabisi. Tiap-tiap orang yang ada di masjid ni, pergi rumah saya lepas pada ni, ada kondori arwah. Semua kena pergi berlaku. Tiap-tiap, semua pelajar mesti esok bawa sekian-sekian perkara. Tiap pelajar, besok bawa, tak kira apa jenis. Apa dia? Buah-buahan. Oh, cikgu. Tak ke dia lah.
Jadi, tiap-tiap itu maksudnya menghabisi. Tak kira lah yang baik ke, yang jahat ke, masuk. Alih-alih mari Mu'tazilah dia kata, Allah Ta'ala menghendaki dan membuat hanya perkara yang baik saja. Yang jahat Tuhan tak buat, yang keji Tuhan tak buat. Yang jahat Tuhan tak kehendak. Jadi bercanggah dah lah dengan kenyataan tadi. Memanglah bercanggah kerana fahaman dia itu tidak betul. Salah. Allah Ta'ala menghendaki dengan iradat dia tiap-tiap mungkin. Kul, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kul, katakan ya Rasulullah. Kullun min indillah. Kullun tiap-tiap tu apa dia? Min hasanatin wa min sayyiatin. Tiap-tiap daripada hasanah ko, sayyi'ah ko. Hasanah makna yang baik dan yang jahat itu semuanya dari sisi Allah Ta'ala berlaku. Dia sebenarnya Mu'tazilah ni pun dia orang kemudian pun dia terambil juga, dia terambil daripada orang-orang zaman dulu. Misalnya di dalam hal ini dia ada di sana dialog-dialog di antara kalangan falsafah Yunani, Greek, antaranya Al-Flatu, As-Socrates, Socrates. Ada satu dialog itu. Kalau tidak silap, mana Socrates dengan pelajarnya. Jadi pelajar kata kepada gurunya, Guru, Allah Ta'ala itu kan baik. Ya, baik. Jadi kalau Allah Ta'ala itu baik, maka yang bersumber daripadanya semuanya baik-baik belaka. Ya, betul. Sebab kalau kita katakan bahawasanya ada sesuatu yang datang daripada Allah Ta'ala itu benda yang tidak baik, bermakna Allah Ta'ala tidak baik lah. Nah, itu dia. Jadi Mu'tazilah dia terkesan dengan dialog ini. Boleh jadi dia terambil daripada ini. Jadi Allah Ta'ala itu adalah sumber segala kebaikan. Ya, kita pun mengaku juga itu. Sebab hakikat bila kita belajar tasawuf, semua perkara itu adalah baik. Sekarang apa yang kita kirakan dari segi zahirnya, syariatnya. Ada yang baik, ada yang jelek, yang buruk, yang huduh, yang jahat. Jadi, Mu'tazilah dia kata Allah Ta'ala tak menghendaki yang jahat, yang tak baik. Macam tu jugalah. Kerana kalau Allah Ta'ala menghendaki yang tidak baik, bermakna Allah Ta'ala tak baik juga. Tapi sebenarnya, bila dia kata macam tu, dia terjebak kepada mafsadah yang lebih teruk lagi daripada tu. Apa dia? Jadi, yang ada di dunia ni mana banyak? Yang baik dengan yang jahat. Cuba kita buat kajian. Tak apalah, tak sempatlah hari ni. Semula-semula. Tengok. Saya beri rizaknya selalu. Natijahnya. Banyak yang jahat daripada yang baik. Orang kafir. Misalnya kita kata orang kafir dengan orang yang Islam. Mana ramah? Semua agama tak kira apa jenis agama. Itu dia kira satu saja. Kafir berlaku. Agama orang kafir. Kita tidak bandingkan agama Islam dengan agama Kristian, dengan agama Yahudi, dengan agama Buddha, dengan agama Taoist, dengan agama Konfusi, dengan agama Zoroaster. Tidak. Semua agama yang selain daripada Allah Ta'ala adalah batilah. Sebab Allah Ta'ala sebut, Inna dina andallahil Islam. Itu jelas. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Ta'ala ialah Islam sahaja. Tapi itulah kita, datanya Islam liberal dengan pluralismenya. Dan orang-orang Hindu sendiri pun mana mengatakan, serupa je semua agama. Tuhan Allah Ta'ala belaka, dia kata. Cuma cara pembawakan sahaja yang berbeza-bezanya. Kita jangan terikut-ikut, jangan guna akal semata-mata. Akal dia dipandu oleh hidayah wahyu. Memanglah semua kita ada makhluk-makhluk yang hidup ni semuanya mendapat hidayah.
Tidak ada suatu makhluk pun yang tidak mendapat hidayah. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ada empat proses kejadian yang menjadikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk ni. Mana sabbihis marabbika, ucap tasbih akan Tuhanmu yang maha tinggi. Mana sabbihis marabbikal a'la allazi khalaqa, yang dianya menjadikan al-khalqu, menjadikan min adami ila wujud, daripada tak ada langsung kepada ada. Kemudian allazi khalaqa fasawwa fasawwa fa tu maka maksudnya fa tu dia panggil harfu atfin, harf ataf. Lepas pada mengadakan fasawwa at-taswi, memberi bentuk. Bila Allah Taala menjadikan makhluk itu, lalu Allah Taala memberi bentuk kepadanya. Alladzi qaddara fahada. Yang ketiga walladzi qaddara. Lepas Allah Taala beri bentuk, maka Allah Taala mentakdirkan, merencanakan, memprogramkan. Allah panggil apa sesuai dengan bentuk ini. Allah Ta'ala beri bentuk ikan begitu rupanya, maka dia sesuai untuk direncanakan untuk menyelam, untuk berada di dalam air. Begitu juga burung untuk terbang di angkasa raya. Semut merayap, serangga-serangga merayap. Sesuai dengan bentuknya, sesuai dengan kejadiannya. Walladzi qaddara fahada. Maka Allah Ta'ala memberi hidayah. Ya, itu dalil bahasanya semua makhluk yang hidup ini makna mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Cumanya maksud hidayah tu apa dia? Maksud hidayah di sini ialah dengan sekurang-kurang hidayah. Sekurang-kurang tunjukkan. Dengan sebab itu ulama membahagikan hidayah itu kepada beberapa tingkatan, beberapa jenjang. Yang pertama, lapis yang paling bawah sekali ialah hidayah indera. Hidayah indera mana? Hidayah naluri. Gharizah. Naluri. Perasaan, keinginan yang wujud di dalam diri setiap makhluk ini. Mereka ada naluri. Bukan naluri binatang-binatang lebih kuat daripada naluri yang dimiliki oleh manusia. Sebab Allah Ta'ala backup pula hak manusia ni dengan yang lain pula. Kalau kita katakan binatang-binatang yang mempunyai sifat berdendam, mereka orang panggil perasaan dendam mereka tu sangat mendalam. Lebih daripada kita manusia lagi. Sebab tu jangan cari pasar. Jangan cari pasar dengan binatang-binatang yang punya sifat dendam tu kuat sangat. Naluri keinginan. Begitu misalnya dalam ada setengah-setengah kitab disebut bahasanya tentang binatang penyung. Binatang penyung itu, dia mengembara di dasar lautan berpuluh-puluh ribu kilometer. Bagusnya penyun ini, manakala dia nak bertelur, dia akan kembali ke kampung halamannya. Dia berbudi berjasa kepada orang kampung dia. Soalnya, bagaimana penyung ini boleh mencari jalan pulang? Adakah di sana, di dasar laut sana itu ada suatu rangkaian litar ataupun jalan raya bagi mereka itu? Siap dengan signboard-signboardnya. Kita yang pakai wave ini pun makan buah lansat lagi. Mana sesak berharap. Tak jumpa cari. Nana. Bagaimana binatang-binatang ini? Maksudnya kalau tikus umpamanya, kalau kita dah bercakap-cakap nak tahan peragak gapo, jawab dia tak kena. Kalau kita masuk hutan, tak usahlah hutan yang betul-betul makna jalan yang melalui hutan. Daripada Kelantan nak pergi ke Gerik misalnya. Kawasan-kawasan dalam hutan, jangan cepelak mulut, kata orang Kelantan. Jangan culupar. Kalau kita culupar tu, jadi bagaimana? Mereka memahami ke tak percakapan manusia ni? Hayawan-hayawan ni. Mereka ada naluri yang kita manusia tak faham. Naluri mereka lebih mantap, lebih dalam berbanding dengan kita.
Tetapi hidayah naluri itu, dia ada limit, dia ada hak dia. Setakat keinginan, kemauan yang kuat, itu tidak membawa ke mana. Maka Allah Ta'ala beri kepada binatang itu hidayah indera. Dan kita juga manusia. Kita manusia ada naluri, hidayah indera. Indera makna anggota-anggota. Pun sama juga. Allah Ta'ala beri hidayah indera kepada hayawan itu lebih power, lebih kuat berbanding yang diberikan kepada kita manusia. Deria hidu yang dimiliki oleh anjing, oleh serigala. Anjing itu diberikan pakaian seseorang itu, maka dia dapat mengecam. Kalau orang Kelantan ni panggil jebak. Jebak ni bang tubuh badan seorang. Lalu dia akan cari. Berdasarkan mana? Kita yang mengenali jebak kita, isteri kita sajalah. Pasangan kita yang mengenali bang tubuh badan kita. Tu pada keadaan mana dia tak dapat nak cam. Helan dengan matanya yang begitu sangat power, berada di angkasa raya. Begitu dia dapat melihat anak ayam di atas bumi. Lalu dia terdorong untuk terus menerkan, menuju. Dan dia dapat menangkapnya. Kalau kita dapat mata helan, Allahu Akbar. Macam saya ni nak baca kitab. Bukalah. Jelas. Monyet, kera, beruk bergantungan di dahan-dahan kayu. Bolehkah kita seminit bergantung? Di palang. Kita tengok tubuh fizikal kita dengan dia lebih-lebih kurang saja. Kekuatan mereka. Ikan berenang dalam laut, dalam air begitu laju. Begitulah kekuatan-kekuatan indera mereka. Tetapi mereka berhenti setakat itu saja hidayahnya. Itu dipanggil hidayah indera. Manusia dilebihkan dengan hidayah akal. Binatang tidak ada akal. Kalaupun kita katakan jenis-jenis binatang tertentu itu pintar, cerdik, seperti ikan lumba-lumba ke, ataupun anjing yang boleh diajari. Bukan bermakna mereka itu ada akal. Tapi mereka mempunyai naluri dan juga kebiasaan indera. Pengalaman mereka. Sebab itu mereka dilatih. Mereka ada kemahiran begitu. Jadi hidayah akal inilah. Hidayah indera itu dia ada hak dia. Kesalahan yang dilakukan oleh hidayah indera itu akan dikoreksi, diperbetulkan oleh hidayah akal. Contoh yang paling mudah ialah kita ambil segelas air, kemudian kita bubuh di dalamnya. Pembaris atau kayu yang betul, maka kita akan nampak belok kayu itu. Tapi akal kita kata tidak belok. Kalau kita serah 100% kepada mata kita, maka resultnya adalah kayu itu bengkok. Tapi akal yang membetulkan kesilapan yang dilakukan oleh mata itu. Karena mata tertipu daya dengan suatu hukum alam yang berlaku. Begitu juga kita bunyi desing, kita tahu tidak ada. Atau kita makan makanan pahit, segalanya pahit. Tom yam pun pahit, paprik pun pahit. Paprik yang begitu bernama pahit juga. Kita tidak marah kepada orang yang memasaknya kerana kita tahu bukan yang memasak tak pandai memasak. Tetapi pekecap yang ada di lidah kita tak berapa nak jadi. Sebab apa? Sebab kita demam. Suhu badan kita tu tinggi. Menyebabkan makan apa pun jadi pahit. Dan berbunyi sing. Kita tahu tidak ada bunyi itu. Dan kita tak tanya pun. Awak dengar ke tak bunyi sing? Tak payah tanya dah. Kita tahu kita yang bermasalah. Indera kita jadi dah tak betul. Tidak intizam. Maka akal yang membetulkan. Tapi akal pun capaian juga adalah terhad. Bila terhad bermakna, kena ada suatu lagi yang boleh mengoreksi, itulah tak lain tak bukan hidayatul wahyi. Hidayah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia dia ada hidayah akal, dia ada hidayah wahyu. Manusia berhenti setakat hidayah akal, dia akan sesat barak juga. Kerana tidak semua perkara itu mampu dita'akul oleh akal manusia. Mampu difahami, dimengertikan oleh manusia.
Maka untuk itu, kita kena mengikut hidayah wahyu. Pimpinan hidayah wahyu akan membawa kita kepada perkara yang sawab, mana perkara yang betul. Jadi begitulah. Jadi kembali kepada apa yang kita sedang bicara tadi, bahasanya, maknanya melengkapi mungkinah itu ialah yang baik dan juga yang jahat. Kullum min indillah, wajib kita i'tiqad begitu. Itu hakikatnya. Apa saja yang baik, apa saja yang jahat itu ialah datang daripada Allah Ta'ala. Itu yang wajib kita i'tiqad. Yang kita nak bercakap, tak boleh bercakap begitu. Bahagian kita bercakap ini pula, dia dalam bab lain. Itu dalam bab syariat. Hukum syariat, dia berbeza. Hukum syariatnya ialah wajib wujubu at-ta'addubi ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Wajib kita beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab apa wajib beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah Ta'ala itu Tuhan. Dia tidak sama kita, maknanya yang mulia. Tak usahkan Tuhan, makhluk pun lain dah. Raja, pembesar, orang penting. Lain caranya kita bermuamalah, berurusan dengan mereka. Kalau raja tak boleh kita kata sedang makan, kita kena kata sedang santap. Tuanku sedang beradu, tak boleh kita kata sedang tidur. Atau kalau bahasa boleh, duk boleh. Kalau makan duk terdarah, tak boleh. Kena kata sedang santap, sedang bersiram. Siram bunga kok? Bukan, itu bahasanya. Tak boleh kita kata sedang mandi mando pun tak boleh juga. Walaupun tambah mando sekalipun. Kita kena katakan bahawa tuanku sedang bersiram, itu makhluk. Tak apalah, dia tu kawan kita. Sekarang dia tu dah jadi YB yang berhormat, wakil rakyat. Tak apalah kita nak panggil nama dia ketika tidak ada orang lain. Tetapi ketika ada orang lain, kita kena panggil YB lah kepada dia. Jagalah nama dia. Masuk murah diri dia, harga diri dia. Ni kita dah panggil sing. Dia tu dah jadi di depan khalayak ramai. Tak boleh lah. Dia dah jadi ustaz dah. Panggillah ustaz. Nanti kalau tak ada orang-orang lain, panggillah nama dia. Begitu. Sains-sains kita duk pakat jadi ustaz, jadi tok guru. Jadi di depan khalayak yang ramai kita kena panggil. Dengan orang ramai panggil dia. Aku panggil mamak je dulu. Ya betul dulu. Masa tak ada orang tak apalah. Tu cara dia, tu adab. Dan adab itu tanda kepada orang panggil. Itulah. Al-adabu fawqal ilmi. Itu dikatakan oleh. Adab tu mengatasi ilmu. Tapi sebenarnya orang yang nak beradab itu dia kena ada ilmu lah. Maksudnya kalau berilmu saja tidak ada adab, tak jadilah. Ilmu itu tidak akan ada harga. Adab kita dengan Allah Ta'ala, apa dia? Mahwa maksud wujubul at-ta'addubi ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud bahasanya wajib kita beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yakni la yusnadu ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang sayyi'ah, yang buruk, yang tak baik. Walaupun hakikatnya ialah Allah Ta'ala yang menjadikannya. Hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab firman Allah Ta'ala itu terasnya, dasarnya, asalnya. Yang tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullum min indillah. Itu ialah hakikat. Menyatakan hakikat. Segala kebaikan, segala kejahatan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sana ada adab. Kalau dengan manusia kita ada adab, dengan Allah Ta'ala mimbabil aula, lebih-lebih lagi lah kena ada adab. Oh, kita beradab dengan manusia saja, dengan Allah Ta'ala tak payah beradab. Macam mana? Boleh terima ke lagi tu? Siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih dihormati, siapa yang lebih azim. Siapa yang lebih. Jadi kalau manusia pun kita hormati,
kita beradab dengannya, Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah, lebih aula bahawa diberadabkan dengan dia. Maka asas di dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa saja yang mengena diri kamu daripada kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia yang baik? Min hasanatin, sihat, dapat harta, disukai oleh manusia, itu dipanggil hasanah. Dan banyak lagi lah. Apa yang mengena akan kamu daripada kebaikan itu ialah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang mengena akan kamu daripada sayyi'ah yang lawan kepada hasanah saat ni. Kalau sehat, lawannya sakit. Kalau luas rezeki, lawannya sempit. Kalau disenangi oleh kawan-kawan, teman-teman, disukai oleh manusia, di pulau, dibenci oleh manusia, itu lawannya. Itu sayyi'ah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka itu daripada dia, famin kasbika, famin kasbi nafsika, daripada usaha diri kamu. Jadi kalau yang jahat itu ialah daripada kamu. Itu adabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, tak boleh, haram hukumnya, haram. Itu lagi akan datang. Ada taklid. Kau surat sebelah kau kita tak baca. Tak ada lagi. Ada. Itu sajalah hak taklid dia buat contoh. Saja nak sebab ada dari kitab. Jadi tak boleh kita sandarkan isnad ni mana perbuatan atau kejadian kepada Allah Ta'ala, sesuatu yang tidak baik. Tu. Seperti kita katakan babi itu Allah mulut dia huduh lah. Tu tu buat tak boleh. Saja-saja nak kata. Illa fi maqami ta'lim. Malaikat pada tempat mengajar. Kita nak mengajar manusia. Tak apalah. Habis tu kalau orang kata, kalau orang tanya, siapa yang menjadikan babi? Nak jawab macam mana? Kita jawablah ulama ajar. Allah menjadikan segala perkara. Jangan sebut secara ta'yin dia. Allah Ta'ala yang menjadikan semua makhluk. Semua mungkin. Cukup. Itu adab dia. Ayat terasnya ialah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ayat ni ialah ayat untuk diamalkan pada syariat. Adapun hakikat kullum min indillah. Tak bercanggahlah dua ayat ni. Sekali menyatakan semua perkara baik dan jahat itu datang daripada Allah Ta'ala belaka. Sekali menyatakan kalau buruk itu bukan daripada Allah tapi daripada makhluk. Tapi tak cakap bukan daripada Allah Ta'ala. Cuma cakap diberitahu bahawa datang daripada makhluk itu sendiri. Tidak bercanggah kerana sisi yang berbeza. Hak wajib kita i'tiqad apa dia? Hakikat. Hak wajib kita i'tiqad itu ialah hakikat. Hakikat yang baik, yang jahat itu ialah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kehendak, Allah Ta'ala buat. Syariat mengatakan kita ni nak isnadkan suatu perkara, jangan isnad benda yang tak baik. Hak baik tak apa dah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariat. Jadi tak bercanggah. Sebab itulah saya sering kali menyebut-nyebutkan bahawasanya akan berlaku kepincanganlah dalam agama seseorang itu apabila mereka meninggalkan bahagian-bahagian ilmu Islam yang teras.
Ada di kalangan juhala orang jahil itu dia belajar tasawuf saja. Dia belajar tasawuf saja, dia tak belajar ilmu aqidatut tauhid. Dia tak belajar fiqh, maka berlakulah kepincangan, sumban. Lalu dia menuduh orang lain tu sesak, tak betul. Sedangkan dia tak betul. Kata Imam Malik, man tafaqqaha bi ghairi fiqhin bi ghairi tasawufin, siapa-siapa dia berfiqh tanpa tasawuf, faqad tafassaqa, sesungguhnya jadi fasik dia. Belajar fiqh saja, tahulah hukum hakamnya. Tasawuf dia tak belajar. Dia tak dapat nak jaga hati dia, dia tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka dia jadi fasik. Wa man tasawwafa, siapa dia bertasawuf bi ghairi fiqhin, tanpa fiqh, faqad tazandaqa, sesungguhnya jadi zindik lah oleh dia. Dia bertasawuf tanpa berfiqh, dia akan jadi zindik. Zindik itu apa dia? Maknanya zindik itu dia adalah peringkat-peringkat dia. Dia bertasawuf saja, dia tak tahu hukum hakam, hukum fiqh, dia tak tahu akidah tauhid. Jadi akan berlaku kepincangan juga, dia akan jadi zindik. Zindik itu menganggapkan diri mereka adalah yang terbaik dari segi Islamnya. Mereka tu Islam isi, orang lain tu Islam kulit saja. Boleh jadi siapa peringkat jadi kafir apabila menafikan hukum Islam. Mana zindik ni menjadi kafir dengan secara tidak sedari. Sedangkan mereka sendiri menganggapkan mereka adalah yang terbaik di kalangan umat Islam. Ataupun boleh jadi tidak sampai peringkat kufur. Itu mengikut tahap-tahapnya lah. Sebab itulah makna kalau kita nak belajar tasawuf yang agak tinggi-tinggi lah sikit. Kita kena tebalkan. Ini pesan guru saya. Kita kena tebalkan akidah dan juga tebalkan fiqh tu. Barulah patut kita belajar tasawuf peringkat tinggi-tinggi. Ulama-ulama kita, ulama-ulama fiqh kita, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar, Al-Haytami misalnya. Mereka dikenali sebagai ulama-ulama fiqh. Walaupun mereka terkenal sebagai ulama fiqh, mereka juga adalah ahli sufi, bukan waliullah. Imam Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haytami, beliau menulis, tak payah pakai lampu, tak payah pakai pelita, cahaya yang terbit ke celah jari. Tulis. Imam Nawawi, ilmu Rabbaninya, mengarang kitab, tulis, tak berhenti. Idea datang mencurah-curah seperti hujannya lebat. Macam kita menulis, tulis kerak jalan, menengung. Lepas ambil kertas kalau zaman dahulu. Gopa. Pakai sekali penuh baku tu dengan kertas. Nampak ada ideanya. Nampak poinnya. Bila tulis, payah. Tak tersambung. Nak sambung itu pun dah. Tak ada. Sambungannya tidak ada. Imam Nawawi dia karang kitab. Dia dapat ilmu Rabbani. Dia tulis. Sumpama meshing kita kata ni. Jadi walaupun mereka ni adalah menonjol dari segi fiqhnya, tetapi tetap saja mereka ada ahli sufi dan juga bahkan sebagian besar daripada mereka adalah waliullah. InsyaAllah kita sambung besok hari. Masih lagi dan melengkapi mungkinat itu akan yang baik dan yang jahat. Beberapa lagi asal ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengan dalil yang pertama tadi, ma'asabaka min hasanatin faminallah. Untuk kita perkemaskan lagi tentang ta'addubu ma'allah. Beradab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita beradab itu ialah dari sudut syariat lah. Maksudnya tak boleh kita bangsakan benda yang tak baik itu kepada Allah Taala. Walaupun pada hakikatnya Allah Taala yang menjadikannya. Jadi kita berhenti pada kata asal inilah
melengkapi mungkin ataupun kita baca lagi ataupun bersalahan bagi Mu'tazilah yang berkata dengan perkataan tadi ila akhir wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami wa tub alaina ya maulana innaka antat. Allahumma inna nas'aluka al-ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukra sabin wa tabatas siddiqin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.